Bertemu kembali perentasan berita edisi 1330. Saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Jangan sesekali dihias rasuah dengan sedekah. Siapa sebenarnya penderhaka? Kesombongan dan keangkuhan Menteri Besar Kedah bukan biasa-biasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sedarakah kita, apa saja definisi yang berlega di fikiran anda, sama ada bantuan, sedekah, hadiah, pertolongan atau sebagainya, jika ia tidak kena pada waktunya, mungkin akan dikategorikan sebagai rasuah. Definisi rasuah boleh ditakrifkan sebagai satu perbuatan tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan yang berkuasa untuk mencapai keuntungan peribadi. Contohnya, fenomena rasuah termasuk memberi dan menerima rasuah dan hadiah yang tidak sesuai, transaksi politik, manipulasi keputusan pilihan raya, pemindahan wang, pengubahan wang haram, menipu pelabur dan lain-lain. Manakala sedekah sebenarnya mempunyai maksud yang cukup luas dalam Islam. Secara mudahnya, ia didefinisikan sebagai pemberian seseorang kepada orang lain yang memerlukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada pemberian itu ditujukan kepada fakir miskin, sanak saudara maupun untuk kepentingan fisabilillah. Dengan kata lain, sedekah itu adalah pemberian yang bebas, tiada jumlah atau barang yang ditentukan melalui pemberian itu. Dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 telah jelas dan diterangkan secara terperinci, rasuah ketika menjelang pilihan raya memberi dengan tujuan untuk mendapatkan balasan itu adalah tergolong dan didefinisikan sebagai rasuah. Apa sahaja yang didefinisikan oleh seseorang itu hak masing-masing. Namun menurut Akta, ia merupakan satu kesalahan. Untuk memenangi pilihan raya, terdapat segelintir ahli politik memberikan sogokan kepada para pengundi dengan apa definisi pun seperti sedekah, hadiah dan sebagainya dengan tujuan orang yang menerimanya itu mengundi calon-calon mereka yang mana seringkali dilakukan secara tertutup, terbuka maupun secara bersumpah. Presiden Persatuan Pemeriksa Fraud Bertauliah Malaysia Chapter, Datuk Seri Akbar Sata menjelaskan perkara sedemikian adalah tidak baik, bukan sahaja dari segi undang-undang tetapi daripada sudut agama. Begitu juga dalam agama Islam tidak boleh melanggar undang-undang. Oleh yang demikian, jika sesuatu yang diberikan menjelang pilihan raya, ia dikategorikan sebagai rasuah. 24 Januari lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dilaporkan berkata pemimpin PAS boleh mentafsirkan tindakan pemberian wang tunai ketika kempen pilihan raya umum ke-15 PRU15 mengikut cara mereka. Namun perkara itu sedang disiasat berkaitan pembelian undi. Beliau dilaporkan berkata SPRM sudah membuka kertas siasatan berhubung pemberian wang tunai ketika kempen pilihan raya seperti dilihat dalam satu video yang berlaku di negeri Terengganu. Tidak mengapa jika mereka menggunakan istilah seperti sedekah, ia tetap rasuah seperti yang ditakrifkan di bawah Seksyen 10 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Kami sudah membuka beberapa kertas siasatan selepas menerima aduan ketika dan selepas pilihan raya dan kami akan menyiasat setiap kes yang dirujuk kepada kami, katanya seperti dipetik Berita Harian. Sebelum ini PAS mendapat kecaman selepas satu klip video menunjukkan segelintir individu menghulurkan wang tunai kepada pengundi menjadi viral. Malah mereka diminta bersumpah mengundi PAS sebelum menerima wang terbabit. Wallahi, saya undi PAS. Wallahi, saya undi PAS. Namun, pada 21 Januari lalu, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mengeluarkan dalil mempertahankan pengagihan wang oleh segelintir individu kepada pengundi ketika PRU15 dengan mendakwa ia adalah sedekah. Pemberian itu kononnya adalah hak orang awam yang ingin memberikan sumbangan.
Dalam satu kenyataan kemarin, SPRM mempunyai bukti yang mencukupi untuk membawa pertuduhan terhadap seorang ahli PAS seperti yang dipaparkan dalam rakaman video ketika menyerahkan wang tunai kepada pengundi di Marang semasa pilihan raya umum yang lalu. Menurut sumber yang rapat dengan kes itu, penyiasat telah membuat temu bual dengan saksi kejadian dan akan mencadangkan tuduhan rasuah kepada pendakwa raya tidak lama lagi. Mereka sedang menyiapkan satu bahagian terakhir sebelum melengkapkan siasatan. Justru, SPRM akan mencadangkan kepada peguam negara untuk mengenakan tuduhan rasuah terhadap individu yang memberikan wang tunai itu kepada para pengundi. Beberapa saksi yang telah disoal siasat termasuk kira-kira 90 pengundi yang didakwa telah menerima bayaran daripada PAS untuk mengundi calon parti tersebut. Daripada siasatan SPRM, pegawai penyiasat dikatakan menemui unsur rasuah yang sangat jelas dalam kejadian itu. Sesungguhnya rasuah tidak pernah menjanjikan kesenangan yang sebenar walaupun kita beroleh keuntungan yang sangat besar daripadanya. Ketahuilah, hasil yang diperolehi melalui rasuah adalah haram dan tidak berkat di sisi Islam. Jangan dibiarkan rasuah berselindung atas nama sedekah atau hadiah sehingga tujuan asal pemberian itu menjadi satu jenayah yang perlu dibanteras dengan sesungguhnya. Ibarat alah limau oleh benalu, Ketua Pembangkang yang juga Setiausaha Agung Perikatan Nasional PN, Datuk Seri Hamzah Zainuddin kini kelihatan memberi amaran kepada Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional PHBN yang dikenali sebagai Kerajaan Perpaduan supaya tidak terlalu kerap mencari kesalahan pembangkang. Bekas Menteri Dalam Negeri Kerajaan PN itu berkata beliau juga boleh mencari kesalahan pemimpin kerajaan sedia ada. Malah, beliau mendedahkan kononnya memiliki banyak fail pemimpin kerajaan namun menegaskan masih berfikir sama ada mahu menggunakannya atau tidak. Ahli Parlimen Larut itu turut mengkritik tindakan kerajaan yang menafikan pendakwaan politik namun menyasarkan PN dengan tuduhan berkaitan dana politik. Sesiapa saja boleh menderma kepada sesebuah parti jika mereka yakin dengan perjuangan parti. Jadi jika kerajaan mengganggu kami, maka kami menganggapnya sebagai penganiayaan politik. Jangan hanya mencari kesalahan kami, saya juga boleh mencari kesalahan mereka dalam kerajaan. Saya adalah bekas Menteri Dalam Negeri dan saya juga mempunyai banyak fail, tetapi saya masih berfikir jika saya perlu menggunakannya, katanya dalam satu temu bual khas bersama akhbar The Star kemarin. Mengulas lanjut, Setiausaha Agung Bersatu itu menegaskan jika kerajaan terus mengganggu PN dan membuat mereka kecewa, tidak mustahil fail-fail tersebut akan didedahkan. Meskipun tidak menyebut nama-nama pemimpin, kenyataan itu dipercayai ada kaitan dengan dakwaan terhadap pengerusi PN Tan Sri Mahyadin Mat Yassin baru-baru ini. Mahyadin didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada Jumaat atas 4 pertuduhan menggunakan kedudukan untuk mendapatkan rasuah berjumlah RM232.5 juta dan 2 kesalahan pengubahan wang haram berjumlah RM195 juta. Kenyataan yang dikeluarkan Hamzah kedengarannya seperti ada unsur ugutan terhadap kerajaan sedia ada dan sangat serius. Laporan segera sewajarnya dibuat sama ada kepada pihak polis atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Sementara rakyat akan terus membuat persepsi dan pelbagai prasangka. Ketua Pembangkang itu mungkin melakukan kesalahan undang-undang jika benar beliau menyimpan sebarang dokumen sensitif sejak menjadi Menteri Dalam Negeri. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim yang juga seorang peguam berkata Hamzah mendakwa beliau mempunyai banyak fail mengenai pemimpin kerajaan semasa beliau menjadi menteri. Sedarkah Hamzah Zainuddin fail pejabat menteri adalah harta kerajaan dan tidak boleh dibawa keluar dari bangunan kerajaan atau disalin dalam apa cara sekalipun? Selain itu, katanya, menteri juga terikat dengan sumpah jawatan untuk menjaga rahsia semasa melafazkan taat setia mereka di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Kenyataan Hamzah itu bertentangan dengan Akta Rahsia Rasmi dan Sumpah Rahsia, kata ahli parlimen PKR itu kepada Malaysia Kini. Hamzah mendedahkan aksesnya kepada dokumen sedemikian semasa wawancara dengan sebuah akhbar berbahasa Inggeris yang turut mendakwa semua pertuduhan terhadap pembangkang bermotifkan politik. Menjadi tanggungjawab mana-mana rakyat sekiranya ada salah laku jenayah untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa. Tidak membuat aduan dalam keadaan-keadaan tertentu boleh dianggap sebagai menyembunyikan jenayah tersebut. Dan itu sendiri adalah jenayah. Itu keadaan rakyat biasa, saudara Zawazi, saya dan para penuntut.
Apatah lagi kalau memegang jawatan sebagai Menteri Dalam Negeri. Kalau kononnya ada mana-mana fail yang berada daripada mana sekalipun di tangan Hamzah Zainuddin pada masa itu, ini menjadi kewajipan untuk diserahkan kepada pihak berkuasa untuk mereka teruskan dengan siasatan. Jika ada kebersalahan, perlu diheret ke mahkamah. Kalau tidak bersalah, perlu dibersihkan nama orang tersebut. Di situlah konsep kedaulatan undang-undang. Demikian respon yang diberikan Peguam Kanan Hanif Katri ketika ditanya soalan berkaitan tindakan Hamzah dalam rancangan antara politik dan undang-undang terbitan Jom Channel malam tadi. Tambah beliau, andai kata Hamzah yang merupakan bekas menteri berkata demikian, ia bermaksud semasa bertugas sebagai Menteri Dalam Negeri, beliau telah dengan sengaja menyembunyikan jenayah dan ia melanggar kedaulatan undang-undang negara. Tidak boleh dibenarkan, malah boleh menjadi satu jenayah. Aduan perlu dibuat terhadap Hamzah Zainuddin. Biar pihak berkuasa menyiasat adakah pengumuman itu menjurus kepada penyembunyian jenayah atau salah guna kuasa. Sebagai rakyat, kita tidak boleh tangguhkan isu perundangan, isu jenayah demi politik. Bagaimana mungkin Hamzah boleh berkata akan mendedahkannya jika perlu? Kalau itu pun seorang menteri tidak mampu faham, bermakna Hamzah sebenarnya tidak layak menjadi menteri dalam kerajaan terdahulu. Para penyokong Hamzah perlu lihat perkara ini. Bagaimana mungkin ada pemimpin yang menerajui parti dan kemudian menjadi menteri berbuat demikian? Tiada langsung kemunasabahan Hamzah mengatakan apabila beliau berkata tangguh akan dedahkan mengikut masa yang sesuai. Jika benar Hamzah berkata ada jenayah dan salah laku pemimpin terdahulu, ia bermakna beliau adalah seorang penderhaka kepada keselamatan dan kedaulatan undang-undang negara. Dan jika benar Hamzah ada memegang mana-mana fail, salinan atau dokumen yang merupakan antara kerahsiaan negara atau OSA, Hamzah perlu diheret ke muka pengadilan. Noktah. Kerajaan zalim abaikan negeri pembangkang. Itulah laungan yang kini dilalak dan diratib oleh Kerajaan Negeri Kedah apabila berita pembatalan pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulin KXP di bawah projek Kedah Aerotropolis tersebar luas dan menjadi bahan ketawa. Hakikatnya, cadangan lapangan terbang tersebut dibina tanpa landasan proses dan tata cara yang tepat. KXP menelan belanja mencecah 7 bilion ringgit. Namun Kementerian Pengangkutan mendedahkan bahawa permohonan rasmi untuk projek mega tersebut belum pun dikemukakan. Malah Kementerian Keuangan dan Unit Perancangan Ekonomi tidak dirujuk terlebih dahulu sebelum pengumuman dibuat oleh Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno. Pendek kata, belum menang sudah bersorak dan akhirnya kampung tergadai. Tiada permohonan, tiada perbincangan, yang ada cuma pengumuman besar-besaran demi meraih sokongan politik dan inginkan populariti. Membina sebuah lapangan terbang bukan semudah mendirikan reban ayam. Bagaimana mungkin seorang menteri besar boleh mengumumkan sebuah projek mega sebegini dengan hujahan yang sangat lemah? Kononnya KXP akan dibangunkan melalui pembiayaan swasta. Pertama, sekalipun wang itu datangnya dari langit dan turun ke riba, Kerajaan Persekutuan tetap perlu dirujuk terlebih dahulu. Ini asas federalisme. Kedua, KSP kini bukan sahaja kosong tanpa pesawat. Pelabur juga sudah terbang lari entah ke mana. Cadangan pembinaan KXP dimulakan oleh ECK Group sebagai rakan strategik Kerajaan Negeri. Setakat Mei 2022, syarikat tersebut telah membatalkan penglibatan mereka. Pelabur yang kemudiannya dikatakan bakal terlibat dalam pengurusan KXP pula ialah Syed Mokhtar Al-Bukhari. Kemarin, beliau sendiri menghubungi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mengesahkan ketidaksediaan mereka untuk menjalankan projek berkenaan. Ingat, bukan Perdana Menteri yang batalkan KXP, bukan juga Kementerian Keuangan, tetapi ECK Group. Syed Mokhtar pun tarik diri. Atau lebih tepat lagi, jika dikatakan KSP sebenarnya tidak pernah dibatalkan, memandangkan permohonan belum pernah dibuat. Sejujurnya Kerajaan Kedah sudah boleh berhenti berselimut dengan ECK Group sebelum ditelanjangkan di khalayak ramai. Nama ECK Group sinonim dengan banyak projek bermasalah di utara tanah air. Projek ladang durian Musang King di hutan simpan Gunung Inas yang dipercayai penduduk setempat sebagai punca banjir besar di Baling tahun lalu dijalankan oleh
tidak lain dan tidak bukan ECK Group seperti mana yang dilaporkan Malaysia Kini. Mereka turut terlibat dengan projek pembangunan bawah laut Pulau Pinang yang semakin malap sinarnya di hujung terowong. Perdana Menteri sudah memberikan jaminan sekiranya kerajaan Kedah hadir dengan proposal mengikut tata kelola yang betul serta disokong oleh para pelabur yang komited. Kerajaan Persekutuan akan pertimbangkan. Tetapi sayang, kesombongan dan keangkuhan Sanusi bukan biasa-biasa. Menurut YB Muhammad Asmirul Anwar, Ahli Dewan Undangan Negeri Kubang Rotan, Kedah bernasib malang kerana mempunyai seorang Menteri Besar yang kaki gaduh dan sombong sehingga memberi kesan kepada rakyat di Kedah. Dia ingat nak bina lapangan terbang ini mudah kalaulah Sanusi ini tidak sombong dan kaki gaduh, malah mempunyai akhlak yang baik seperti Menteri Besar Perlis. Rasanya rakyat Kedah lebih bertuah, katanya dalam satu rancangan bual bicara di Next Step TV. Tambah beliau lagi, Kedah pada hakikatnya memang tidak akan mampu untuk membina KXP dengan kos sebegitu besar kerana pendapatan negeri berkenaan pun hanya sekadar 600 juta ringgit setahun sahaja. Ia adalah sangat mustahil. Sama ada Sanusi tidak realistik atau memang berniat untuk berbohong kepada rakyat atau memang suka mengumumkan sesuatu yang populis untuk kredit kejayaan politiknya. Itulah, suka sangat main TikTok dan berkaraoke malam-malam, kan dah berhalusinasi dan tenggelam dalam populariti. Sudahnya keluarlah pengumuman yang tidak realistik dan ditertawakan orang. Apapun, semoga isu projek pembinaan KXP menjadi iktibar kepada kita semua. Buat kerajaan negeri, sebelum membuat kenyataan atau pengumuman, sebaiknya biarlah sahih dahulu atau dapatkanlah nasihat serta pandangan daripada mereka yang lebih pakar agar tidak kelihatan seperti mak jenin. Manakala buat penyokong pula, jangan terlebih sudu daripada kuah. Kelak malu sendiri. Sekali lagi, kesombongan dan keangkuhan Sanusi bukan biasa-biasa. Seperti buah kedempong, di luar berisi, di dalamnya kosong. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.